Aduh, kan enggak usah. Dah. Kartu. Ini dah. Pirom ni. Simon. Oh. Dia masuk dah ni. Jalan juga. Oh iya. Okey. Tak apa. Al-Fatihah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnianya, kerana hidayah dan inayahnya dapat lagi sama-sama kita salat berjemaah maghrib. Seterusnya kita beriktikaf di atas masjid, walaupun di dalam suasana yang agak tidak sihat ya, dengan wabak dan sebagainya. Alhamdulillah, kita 2 hari lagi kan, sehari lagi nak masuk Ramadan. Esok hari Isnin,
lusa hari Selasa. Jadi kita masih lagi dalam ulang kaji kita dalam bab puasa. Ya. Jadi bila kita ulang kaji bab puasa, insya-Allah kita sedikit sebanyak akan bersedialah masuk menempuhi bulan Ramadan dengan ilmu yang cukup. Ayat yang akan kita sentuh ataupun yang kita bahas adalah ayat 183 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan, difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, biar kamu bertakwa. Okay. Kita sudah puasa ini seperti mana kita sudah bahas, iaitu al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima', iaitu kita menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, dan menjauhkan diri daripada jima', daripada bersetubuh. Ma'an niyati, beserta niat. Jadi kita sudah bahas bahawa niat dalam mazhab kita, niat puasa wajib, itu puasa Ramadan, niat puasa wajib itu diwajibkan kita memasang niat di malam hari. Okay. Kita wajib memasang niat di malam hari. Ada setengah kita tu dia niat ketika sahur, kan? Ketika makan sahur tu dia niat. Ada setengah tempat tu dia niat ketika lepas tarawih. Ada juga lah lepas tarawih tu, lepas habis sembahyang tarawih, sembahyang witir tu, imam pun royak ke sidang jemaah. Esok kita nak puasa contohnya. Jadi malam ni niat. Jadi diperingatkan oleh imam tarawih. Ada satu lagi ulama dia pasal niat ketika berbuka. Boleh juga dah masuk ketika berbuka tu. Ketika orang bang ngorek, orang bang ngorek, bila bang dilaungkan Allahu Akbar tu, maka dia pun baca doa. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Atau dia tambah lagi doa, ada tambah lagi, nawaitu sauma ghadin. Ketika buka tu dia pasal dah niat. Jadi kalaulah dia tidak ingat bangun sahur, ataupun lepas dia buka tu, lepas dia makan tu terus tidur, bangun celik-celik pagi esok tu subuh, maka dia puasalah dia. Puasa dia tu sah lah, sebab malam tadi dia sudah pasangkan niat. Sudah pasangkan niat. Cuma dalam amalan kita hari-hari biasa kita diingatkan bahawa hari pertama puasa tu hari Selasa ke? Hari Selasa, sebelum hari Selasa tu malam hari Isnin, malam Selasa, malam esok kali. Malam esok tu kita pasang niat untuk niat sebulan tu. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan, fardu atasku, kerana Allah Ta'ala lebih kurang lagu tu lah lebih kurang lagu tu. Jadi kita pasangkan niat sebulan tu. Kita bertaklid kepada mazhab Malik. Mazhab Malik dia menganggap bahawa puasa sebulan itu adalah satu ibadah. Mazhab kita tak. Mazhab kita satu hari itu satu ibadah. Hari kedua ibadah lain dah.
Hari ketiga, hari puasa ketiga ibadah lain dah. Dia serupa semaya juga. Kita semaya Zuhur satu niat, semaya asar niat lain pula. Jadi puasa pun dalam mazhab kita pun kita anggap macam itu juga. Hari pertama puasa satu ibadah, hari kedua ibadah kedua. Jadi kena pasang niat setiap kali berpuasa. Itu mazhab kita. Tapi kita pun ketahui bahawa benda ni rumit nak pasang niat ni malam-malam. Setiap hari setengah orang itu mungkin dia akan ingat. Ada setengah orang itu mungkin Allah ke lagu mana ke. Maka mazhab kita memberi jalan keluar bahawa kita bertaklid dengan mazhab mazhab Malik. Kita memasang niat untuk sebulan terus. Baik. Min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sehinggalah terbenamnya matahari. Jadi penahanan diri itu, puasa itu adalah bermula dari terbitnya fajar shadiq sehinggalah terbenamnya matahari. Kita bahas dah kan mengenai kalau berbuka, kita cerita dah kan mengenai berbuka dengan ijtihad. Ada dia ketika berbuka ni wajib dah. Berbuka ni wajib. Berbuka puasa ni wajib. Sebab apa wajib? Sebab kita nak mengelak daripada puasa wisal. Puasa wisal ni puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. 2 hari dan ke atas tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak setubuh dan sebagainya lah. 2 hari ataupun lebih berturut-turut. Jadi wisal ni hanyalah khususiat ataupun hanyalah keistimewaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat dia dilarang wisal, dilarang menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Jangan dia buat warak dah. Nak puasa 2 hari turut-turut. Nak buka juga. Berbuka tu wajib. Sebab apa jadi wajib? Sebab dia larangan terhadap sesuatu itu adalah suruhan ke atas lawannya. Ni payah sikit nak faham dah. Sebab ni dalam masalah usul fiqh. Jadi syarak melarang kita menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Cara untuk mengelak daripada berlakunya wisal itu adalah dengan berbuka. Maka apabila sesuatu larangan itu hanya dapat dielak dengan satu cara, maka satu cara tersebut menjadi wajib. Gitulah lebih kurang bercerita lah. Dia panggil an-nahyu an syai'in, halin nahyu an syai'in amrun biliddihi. Adakah larangan terhadap sesuatu itu mengandungi makna suruhan ataupun mewajibkan perkara yang dilawannya. Yang dilarang itu wisal. Adakah dilarang wisal itu membawa maksud wajibnya berbuka? Itulah lebih kurang. Jadi setengah ulama dia kata ya, larangan terhadap sesuatu itu mewajibkan perkara lawannya. Tapi tidak semua perkara dah. Tidak semua perkara larangan itu membawa maksud perintah terhadap lawannya. Contohnya zina. Zina ni haram, kan? Kita belajar mana-mana zina ni haram. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu hampiri zina. Bila disebut jangan hampiri, maka di dalam ranking pengharaman tu, dia haram ni pun ada ranking dia dah. Jadi ranking yang paling atas tu dia guna istilah fajtanibuh. Tu ranking yang pertama. Waktu haram yang paling kuat. Ada haram yang bawah sikit kuat juga. Haram ni kuat juga, tapi dia guna istilah wala taqrabu. Wala taqrabu malal yatim wala taqrabuz zina. Jadi istilah wala taqrabu ni janganlah kamu hampiri, itu adalah di antara lafaz pengharaman yang kuat. Lafaz pengharaman yang kuat, bukan sebagai-bagai benda yang diharamkan. Jadi zina ni perkara yang diharamkan. Adakah bila Tuhan melarang zina, adakah Tuhan itu mewajibkan nikah?
Sebab lawan pada zina tu nikah. Kan? Tapi kita kata tidaklah lagu tu. Tidak lagu tu. Tidak bermaksud bahawa larangan terhadap sesuatu itu membawa menatijahkan kewajipan lawannya. Tidak sebegitu. Tidak sebegitu. Jadi ada ketikanya jadi larangan itu membawa maksud wajib, ada ketikanya larangan itu tidak membawa maksud wajib. Okey. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi berbuka itu wajib dalam mazhab kita. Cuma hak sunat tu bukan berbuka. Hak sunat tu di mengawalkan buka. Berbuka awal. Siapa hak yang disunatkan berbuka awal tu? Yang disunatkan berbuka awal itu adalah bagi orang yang yakin masuk waktu maghrib. Bagi orang yang yakin masuk dah waktu maghrib, contohnya dia tengok jam, dia dengar orang bel, lepas tu dia tengok kalender, ada 3-4 benda tengok matahari gelap dah contohnya, maka dia pun yakin, maka ketika itu sunat bagi dia mengawalkan berbuka. Adapun orang yang masih ragu-ragu, ni masuk dah kau? Hak tu tidak disunatkan berbuka awal, tidak disunatkan berbuka awal. Orang ragu-ragu dan orang ijtihad kan. Orang ijtihad ni hamba sebut minggu lepas ke, mengenai orang baca Quran tu kan. Dia baca Quran 2 juz setengah, contohnya 5 juzuk, setiap juzuk dia baca satu juzuk setengah juz, 5 juzuk 2 juz setengah. Biasa dia start pukul 5, dia akan habis 7.30 kan. 2 juz setengah, 5 sampai pukul 6 2 juzuk sejam, 6 sampai pukul 7 4 juzuk. Lepas tu 7.30 5 juzuk. Biasa dia baca lepas asar tu pukul 5 sampai 7.30 tu dia buka dah kan. Tu buka dengan ijtihad. Tiba-tiba ada sehari tu dia baca Quran, dia start awal contohnya kan. Lah ni asar awal kan, pukul 4.19 ke 4.20 gitu dah. Jadi maya asar habis tu dia start baca Quran di pukul 4.45 ke 5.45, jadi 1 jam 2 juzuk. Sampai 4.45 4 juzuk, 4.45 sampai 7 suku, dah habis 5 juzuk. Jadi bila habis 5 juzuk tu dia buka, dia biasa habis pukul 7.30, jadi dia buka lah. Hak ni dia habis 7 suku dia pergi buka. Okay. Sebab dia ikut rutin dia tu, dia habis tu buka. Hak tu berkata tak batal puasa kan. Tak batal puasa. Kecuali bila dinyatakan, bila orang tu tahu bahawasanya dia tu buka awal. Bila dia tahu, dia maksudnya masa dia buka tu dia tidak tahu 7 suku, dia makan je. Tiba-tiba ada orang mai royak, tak masuk lagi ngorek tu contohnya. Tak masuk lagi 7 suku. Kalau aku habis 5 juzuk ni aku ngorek dah biasa. Sebab patut kata biasa mu habis baca Quran tu 5 juzuk 7.30. Hak ni mu habis baca Quran 7 suku. 7 suku ni tak ngorek lagi. Kan kita kata lagu tu. Jadi ketika itu dia berbuka tu dia wajib qada. Dia wajib qada. Sebab apa wajib qada? Sebab sangkaan dia tu, zon dia itu ternyata salah. Ternyata salah. Kita sebut la ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu. Jadi sangkaan yang kuat jika terbukti salah, al-bayyini khata'uhu la ibrah, maka syarak tidak ambil iktibar. Jadi selagi mana sangkaan kuat itu tidak ternyata salah, selagi itu tidak batal. Tidak batal. Okey. Itu masalah berbuka awal dah. Kemudian cuma dia berbuka ni, kita berbuka sunat berbuka dengan wah kurma kan. Wah kurma ada, kalau dalam kitab tu dia bahas lah.
kurma hak basah ke kita panggil rutab, ataupun kurma hak kering kita panggil tamar. Dah. Kurma belaka tu. Cuma Arab ni dia kaya perkataan tu. Dia mula-mula dia panggil bisir basrun kalau dalam basinra. Kalau bahasa Lahjah ni kita sebut bisir. Kalau dalam kamu disebut basrun. Bisir tu dia bulak molek, dia rangup. Dia rangup, dia warna kuning, rangup lah. Hamba tak jumpa lagi lah di Malaysia ni lah buah bisir tu. Lepas bisir tu bila dia kering sikit, kita panggil rutab. Rutab tu dia kurang sikit keduk kan. Pasal tak dia banyak isi, lepas tu dia kurang keduk. Rutab tu dia basah. Kemudian kalau dia kering lagi, kita panggil buah tamar. Tamar ni dia keduk dia banyak. Dia pun kecil sikit kan. Tu buah tamar. Ada setengah orang tu suka makan bisir. Ada setengah tu suka makan rutab. Dia tanya sebab apa suka makan rutab? Sebab rutab ni isi dia banyak. Kan? Atau ada orang setengah orang tu suka makan buah tamar. Dia tanya sebab apa tamar? Sebab apa suka makan tamar? Tamar tu kan kecil, isi tak banyak. Dia kata tamar ni walaupun kecil dia manis. Kan bila buah ni bila dia super tebu kan. Tebu kalau ambil masa musim hujan dia kurang manis kan. Yalah ke. Tapi kalau ambil musim panas dia manis. Betul ke? Kan tebu. Tapi lah ni manis belaka lah, manis gula. Gitu. Jadi buah pun lagu tu juga dah. Buah pun lagu tu juga. Dia buat sunat buah kemar. Cuma bila tak ada buah kemar kak, janganlah kita tak sibuk buka terus dah. Ngamak tak sibuk buka. Tak ada buah tamar, tak ada buah kemar tu kita pergi kepada air. Air sejuk dah. Air sejuk. Kalau kita tak terbahan lah air Zam-Zam ke air apa. Kemudian kalau tak ada air sejuk, dia masuk kepada manis. Pada manisnya kan. Manisnya. Jadi manisnya ni ikutlah kuih ke, susu ke kan. Sebab kita minat minum susu kan. Air Bandung ke air apa. Ikutlah. Jadi nak ayatnya bahawa syariat tu luah. Luah dah. Tidak hanya satu makanan aja dia khususkan. Dia banyak. Jadi jangan duk mecak lah kalau tak ada buah tamar ke. Lih benda kosong. Dapat juga pahala dah. Dapat juga pahala sunat tu. Okey. Kita masuk ke hukum mana? Okey. Kata pengarang kita ni rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumih, mal muradu min qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Apakah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, iaitu ke atas orang-orang yang mampu berpuasa itu fidyah. Orang yang mampu berpuasa itu fidyah. Okey, ini ayat Quran dah. Maka yara ba'dul ulama'i, setengah ulama berpendapat anna siyama kana qad syuri'a ibtida'an 'ala at-takhyiri, bahawa sesungguhnya puasa itu pada awalnya disyariatkan dalam bentuk pilihan. Okay, kita sudah baca dalam 2-3 minggu lepas bahawa mula-mula ni Nabi ni tidak mewajibkan, ataupun syarak ni tidak mewajibkan atas umat Nabi ni puasa sekali sebulan tu. Mula-mula dah. Mula-mula tu Nabi SAW tu dia puasa hanya 3 hari sebulan. Kan? 3 hari sebulan. Kemudian hari Ashura dan seterusnya dah. Kemudian mari perintah Allah Ta'ala suruh berpuasa pada bulan Ramadan. Cuma pada arahan pertama ini, titah pertama ini, tidak ataupun Tuhan memberi pilihan kepada hamba dia, kepada umat Nabi untuk sama ada berpuasa ataupun kalau tak saya puasa bayar fidyah. Okay? Bayar fidyah. Itu pada peringkat awalnya. Fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara wa aftada. Maka siapa hak nak puasa dia puasa. Siapa hak nak berbuka tidak mahu berpuasa maka dia berbuka dan bayar fidyah. At'ama yut'imu an kulli yawmin miskina.
maka dia memberi makan. Dengan fidyah itu dia memberi makan setiap hari seorang miskin, satu hari satu orang miskin. Kemudian thumma nasakha dzalika biqaulihi ta'ala, thumma nusikha dzalika biqaulihi ta'ala, maka selepas daripada itu pilihan tersebut dibatalkan, dinasahkan dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menempuh bulan tersebut maka dia wajib puasa. Okey, maka hukum fidyah itu jatuh kepada siapa pula? Kan? Okey, kata ulama, annal ayata ghairu mansukhah, bahawasanya ayat yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah itu tidak terbatal, wa annaha nuzilat fi syaikhil kabir, tetapi ayat tersebut kekal hukum dia bagi orang tua, orang yang berumur, wal mar'atil ajuz, dan juga untuk wanita yang lanjut usia, yang mana kedua-dua ini tidak lagi mampu berpuasa. Wal maridul ladzi yujhiduhu shaum, begitu juga dengan orang sakit yang payah nak puasa. Wa hadza marwiyun an Ibnu Abbas, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka fidyah kan, fidyah ni berapa ya? 2 ya kan sebab kita 4 ya, 2 ya Terengganu kan, 2 ya. Fidyah ini kita bayar kepada orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, orang berumur, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Maka kita tanya, siapa yang menentukan orang berumur itu mampu berpuasa atau tidak? Okay, siapa tentu? Ustaz, kena panggil ustaz mari tentu ke, ataupun lagu mana ke? Okay, kena telefon ke lagu mana ke? Ni katanya dijawab bahawasanya yang menentukan mampu atau tidak mampu puasa itu adalah orang-orang yang menjaga orang tua tersebut. Kalau anak dia lah akan tentukan si ibu atau ayah dia ni mampu berpuasa ataupun tidak. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, rukhissa lisyaikhil kabir, diringankan kepada orang tua, orang yang berumur lanjut dan tidak mampu berpuasa, an yuftira wa yut'ima, itu dia boleh berbuka, wa yut'ima an kulli yaumin miskina, dan dia memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari, sehari satu, kan? Wala qada'a alaihi, dan dia tidak wajib mengqada puasa. Jadi ayat tersebut walaupun diturunkan, asalnya semua diberi pilihan untuk berpuasa ataupun tidak, tetapi dimansuhkan perintah ini dengan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ada hal lagi itu. Maka ayat ini ditanggung atas makna orang-orang yang berumur, orang-orang yang berumur lanjut. Okey, jadi maksud ayat ini adalah wa yakunu makna qaulihi ta'ala, maka makna bagi firman Allah Ta'ala itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang yang mampu berpuasa itu fidyah adalah wa 'alal ladzina yaqdiruna 'alas shaumi ma'asyiddah wal masyaqqah, adalah orang yang mampu berpuasa tetapi sangat-sangat sukar dan sangat-sangat sulit. Ma'asyiddah wal masyaqqah, orang tua itu mampu berpuasa tapi dia sangat payah lah bagi dia kan, sebab dia tua, dia sakit tua tu. Wal masyaqqah, jadi pilihan dia ataupun tebusan dia, fidyah ini tersebut sebagai tebusan, maka ditebuh puasa dia itu adalah dengan membayar fidyah, dengan membayar fidyah. Okey, seterusnya halil janabatu tunafis shaum, adakah berjunub itu membatalkan puasa? Ni yang membaca dah kan minggu lepas kan, tapi kita tak masuk dalam. Sebab apa timbul masalah ni? Junub ni
junub ni adalah satu status dah. Status seseorang. Kalau kita contohnya kita ambil air semaya, kita ketung. Jadi lepas ketung tu kita sebut sebagai berhadas. Kan? Bila berhadas, maka kita nak semaya tak sah. Begitu juga dengan junub. Junub ni bila kita nak semaya, kita masih dalam keadaan junub, maka semaya kita tidak sah. Kecuali lah dah. Keadaan tidak sah. Tapi adakah bermaksud bahawa orang yang berjunub, orang yang berjunub itu tidak sah sembahyang? Adakah orang yang berjunub tidak sah puasa dia? Ni nak kena jawab. Ni masalah dia. Adakah berjunub itu membatalkan puasa? Kita sudah tahu bahawa berjunub itu membatalkan sembahyang. Tapi kalau berjunub, adakah berjunub membatalkan puasa? Dallatil ayatul karimah wahya fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, maka pada waktu ini setubuhilah mereka dan carilah apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Al-ayata ala annal janabata la tunafi sihhatas sawmi. Menunjukkan bahawa ayat tersebut menunjukkan bahawa berjunub itu tidak membatalkan keabsahan puasa. Keadaan junub itu tidak membatalkan keabsahan puasa. Maksudnya puasa itu masih lagi sah. Berbeza dengan semaya. Semaya kalau dalam keadaan junub, dia batal. Sebab apa lagu tu? Sebab lima fihi min ibahatil akli wasyurbi wal jima'i min awwalil laili ila akhirih. Kerana Allah Ta'ala sudah menghalalkan, sudah mengharuskan, sudah membolehkan makan, minum dan jima' dari mula dari malam hinggalah ke akhir malam. Jadi di sini kita kena bezakan antara satu benda yang halal, satu benda yang dilarang, satu benda kesal daripadanya. Makan ini haram di siang hari Ramadan, kan? Gitulah lebih kurang membatalkan puasa. Tetapi kesan daripada makan iaitu kenyang. Kenyang ini tak apa kita bawa ke siang hari. Kenyang tak apa bawa ke siang hari. Hak tak boleh tu makan. Contohnya basah tekak. Basah tekak ni kesan daripada minum. Jadi basah tekak tu kesan. Basah tekak tu boleh kita bawa ke siang hari. Yang tidak boleh itu minum dan telan. Begitu juga dengan junub. Junub ni kesan daripada dua, sama ada berjima ataupun keluar air mani. Jadi kesan daripada jima dan juga keluar air mani itu kita panggil junub. Junub itu tak apa di siang hari Ramadan. Hak tak boleh itu berjima dan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau keluar air mani dengan tidak sengaja, contohnya tidur tidur sedar-sedar tu enggak beria ni. Kan? Tidaklah basah yang kecing. Kan? Tiba-tiba penat, letih ke apa. Tengok enggak beria putih ni contohnya. Kan? Sehari keluar air mani, ketika itu tidak dia pun tidak sengaja, maka ketika itu dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Atau menyebabkan mandi wajib tu enggak apa dia? Apa yang menyebabkan mandi tu jadi wajib? Yang menyebabkan mandi tu jadi wajib adalah sebab kita nak semaya. Kalau kita tak semaya, maksudnya waktu semaya tu tak masuk lagi dah. Contohnya pukul 7 tu keluar air mani, contohlah dah. Nak semaya pukul 1 Zuhur. Jadi ketika itu mandi wajib itu tidak wajib lagi lah, kecuali masuk waktu. Cuma dia dalam kitab disebut sunat lah. Sunat kita kalau mandi wajib ni sunat diawalkan, bergesa-gesa ataupun bercepat-cepat mandi wajib. Jadi nak ayatnya bahawa berjunub itu tidak membatalkan puasa. Tu yang kita nak ayatnya. Hamba nak ayatnya.
Sebab dia kesan daripada benda yang halal. Okey. Fi sahihaini, dan di dalam dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah dia menceritakan bahawa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban, bahawa Rasulullah pada satu ketika itu dia bangun pagi dalam keadaan junub. Bangun pagi dalam keadaan junub, wa huwa shaimun, sedangkan dia baginda itu berpuasa. Thumma yaghtasil, kemudian baginda Nabi mandi wajib. Jadi menunjukkan bahawa keadaan junub itu tidak membatalkan puasa. Sebab Nabi sendiri pun ada satu ketika dia bangun bangun lepas subuh pula dah. Bangun subuh tu keadaan junub. Dan dia pun tak ada mandi, tidak ada mandi sebelum subuh. Jadi menunjukkan bahawa junub itu tidak membatalkan puasa. Hak tak bolehnya berjimak selepas subuh. Tu tak boleh. Tu batal, tu kena kafarah dah. Cuma masalah batal dia tiga benda dah. Ni ingat batal ni, nak jadi batal tu. Yang pertama mesti tahu. Kita tahu benda tersebut membatalkan puasa kita. Semua ada ke? Contohnya makan. Makan ni kita tahu bahawa makan ni membatalkan puasa. Adakah orang tak tahu bahawa makan ni tak membatalkan puasa? Ada. Contohnya macam orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam dia tak tahu. Orang suruh puasa dia puasa. Pukul 12 tengah hari dia makan. Kita pun apa mau makan ni? Apa tak boleh kau makan? Makan ni batalkan puasa. Dia pun baru dia letak kat tu. Kata hamba tak tahu. Ada. Atau orang baru masuk Islam. Jadi orang baru masuk Islam ni, kejahilan itu menjadi satu bentuk keuzuran bagi dia. Tahu. Yang kedua, sengaja. Kalau tidak sengaja tu tak apa. Tidak batal puasa. Contohnya macam kita koma dalam keadaan biasa je. Biasa kalau kita koma tidak tertelan pun air tu. Tapi ada satu ketika ni kita koma tu dengan keadaan biasa tertelan air. Maka ketika itu tidak membatalkan puasa. Tapi berkoma tu hak biasa lah dah. Amu bahadah kan minggu lepas kan. Koma ni ada 3 peringkat, ada hak koma hak biasa, koma hak paling rendah adalah hak masuk air dalam mulut kemudian kita buang tanpa menggerakkan. Yang kedua kita buat masuk kemudian kita kelak tu. Kelak tu kita kelak biasa je. Tidak berlebih-lebihan. Ketika itu kalau tertelan tidak batal. Tidak sengaja. Tapi kalau kita 5 minit contohnya tertelan. Jadi masalah tertelan atas kecuaian kita menyebabkan batal puasa. Tapi kalau tertelan bukan sebab kecuaian kita koma biasa, sekala tidak tertelan pun. Ni tertelan, maka ketika itu tidak membatalkan puasa. Nak tahu mana? Tertelan kau sengaja telan kau gapo telan kau kan? Tu atas diri kita dah. Ambo orang ngajak, ambo orang yang pesan ni, ambo ayat hukum je lah. Kalau berlebih-lebihan lagu ni, kalau tidak berlebihan lagu ni. Kalau sengaja lagu ni, kalau tidak sengaja lagu ni. Ambo ayat hukum je lah. Akan tentunya tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan sendirilah akan tentukan ambo ni berlebih-lebihan ni. Ni memang sengaja telan ni. Ni memang sengaja cari plastik hitam ni. Yang plastik hitam. Tak tahu ke pada buku dia tu. Jadi dua tahu, sengaja. Yang ketiga ingat. Ingat. Kalau tak ingat tak apa dah. Kalau tak ingat tak apa, bangun pagi-pagi tu pas subuh tertidur, bangun tu cari air dalam peti, gok orang pun mai royak. Puasa dah. Allah puasa. Ingat. Tutup tak mula. Ketika itu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Itu rezekilah kita panggil dah. Dia tidak ingat tu jadi rezeki. Jadi hukum pembatal puasa tu 3 tadi dah. Okey. Seterusnya kita masuk mengenai hukum iktikaf. Boleh ke sikit ke dah?
Iktikaf ni biasa kita buat 10 akhir Ramadan kan. Ni mungkin kita iktikaf kot ni. Okey. Yang pertama mengenai tempoh iktikaf. Kan, iktikaf ni berapa lama? Ikhtalafal fuqaha'u fil muddati allati talzamu fil i'tikafi ala aqwal. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai tempoh yang diwajibkan ketika iktikaf. Ada beberapa pendapat, atas beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, aqalluhu yaumun wa lailah. Yang paling minimum adalah sehari semalam, 24 jam. Ini mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah dia mengatakan bahawa pahala iktikaf tu kalau nak dapat pahala kena duduk atas masjid 24 jam. Sehari semalam. Ini mazhab Abu Hanifah dah. Mazhab yang kedua, aqalluhu 10 ayyam. Mazhab kedua 10 hari. Lagi berat ni. Tak ada sehari lah, ni 10 hari. Baru boleh pahala iktikaf tu. Wa huwa ahadu qaulail Imam Malik. Ini adalah salah satu pendapat mazhab Malik. Jadi mazhab Malik dia syaratkan 10 hari baru boleh dapat pahala iktikaf. Okey, yang ketiga, aqalluhu lahzah wala hadda li aktsarihi. Yang paling minimum adalah 1 detik dan tidak ada garis maksimum pada iktikaf tersebut. Wa huwa madhhabus Syafi'i. Ini adalah pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i tak kiralah kita duduk atas masjid tu sementara ke lama ke, asalkan kita memasang niat kan, asal niat iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Terlebihnya mazhab kita. Mazhab lain tadi yang royak sehari semalam kan, 24 jam lah baru boleh dapat pahala, ataupun 10 hari. Ni kerja berat lah kau dah. Alhamdulillah kita mazhab kita Syafi'i duduk sementara pun dapat juga pahala iktikaf. Jadi sama-samalah pasang niat iktikaf. Boleh pahala free. Tidur pun tak apa dah. Iktikaf kan. Tidur pun tak apa. Sebab kita pahala akan dicatat berdasarkan iktikaf kita tu. Tapi kena niat lah. Kalau tak niat kat, duduk sajalah atas masjid tu. Okey. Dia berasa isak dah. Dah. Isak. Kena? Tanya. Kalau. Dia dia niat maksudnya malam pertama tu niat sebulan dah. Tu maksudnya sah dah. Sah dah. Puasa kita sah dah. Cukup dah maksudnya. Tapi biasa kalau kita ambil orang ngajar ni, kita kaya wajak malam mula-mula tu kita puasa, kita niat puasa sebulan. Kemudian setiap malam tu usaha kayak untuk pasang niat. Untuk pasang niat. Kalau tertinggal contohnya 29 malam lagi tertinggal contohnya. Tak apa. Dah, tak apa. Maksudnya sah semaya apa dah. Sah puasa kita tu. Tapi malam pertama dah kena niat lah. Malam esok dah. Ingatlah ke orang rumah kita ke apa dah. Niat puasa sebulan. Kemudian pada malam-malam berikutnya tu kita usahakan supaya kita niat. Kalau tak ingat tu tak apa dah. Sebab kita taklid pada mazhab Malik. Cuma usahakan untuk berniat. Dapat pahala pula dah. Pahala keluar daripada khilaf. Jadi hamba rasa setakat ni dulu dah bahasa puasa. Apa nama, hari ni kita ulang kaji mengenai apa dia? Mengenai puasa. Puasa itu wajib memasang niat di malam hari dari terbit fajar hingga ke terbenam matahari. Kemudian kita bahas mengenai fidyah. Fidyah ini kena pada orang. Fidyah ini adalah tebusan dan dia kena kepada orang yang berusia, dan tidak mampu berpuasa.
Ada pun orang berusia tapi mampu berpuasa, ada juga kan waktu puasa lah. Kemudian dan fidyah juga kena pada orang sakit. Kemudian kita bahas mengenai berjunub. Berjunub ini tidak membatalkan puasa. Tidak seperti semaya. Semaya ni kalau berjunub batal puasa. Kemudian akhir sekali kita bahas mengenai iktikaf. Iktikaf dalam mazhab kita walaupun sementara dapat pahala. Tu kelebihan mazhab kita lah. Kelebihan mazhab kita okey. Nak ta'assub lah, tapi kelebihan mazhab kita dapat pahala free. Berbanding dengan mazhab lain mensyaratkan lama-lama. Dan perkara yang membatalkan puasa tadi ambil situ mengingatkan mula kita mesti kita tahu, kemudian sengaja akhir sekali kita ingat bahawa kita puasa. Kalau kita tak ingat, tidak membatalkan puasa. Dah secara mudahnya lagu tu. Dan berharap supaya Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang lebih baik lah dah daripada Ramadan kita sudah tahun lepas tu. Baik dengan amal ibadah, baik dengan macam-macam lah, yang meninggalkan perkara makruh dan sebagainya. Segala yang baik itu dan segala yang baik dan sempurna itu mari pada Allah, dan segala yang kurang itu mari pada diri hamba. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.